Lagi rancangan Imanuna, Iman Kami bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Dr. Aiman Al-Akiti. Berhibur seketika bersama dengan Dakmi, lagunya Jalan Syahadah. Kekal bersama Radio IKIM. Jalan syahadah, jalan mujahadah, panduan
hiburan mendidik jiwa. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا رواه البخاري. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang Allah kehendaki ia menjadi baik, maka Allah beri kefahaman kepadanya terhadap agama. Riwayat Al-Bukhari. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami dan seluruh kerajaan memasuki waktu petang kerana Allah. Segala puji bagi Allah. Tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah semata. Tiada sekutu baginya. Semua kerajaan hanya miliknya dan segala pujian hanya untuknya. Dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku memohon kebaikan yang ada di hari ini dan setelahnya. Sebaliknya aku memohon perlindungan dari keburukan yang ada di hari ini dan setelahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan buruknya umur tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari azab neraka dan azab kubur. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil awwalin wal akhirin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin fil awwalin wal akhirin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil awwalin wal akhirin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin fil awwalin wal akhirin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil awwalin wal akhirin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin fil awwalin wal akhirin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin.
Sain Darby Plantation mempelawa rakyat Malaysia untuk mengisi pelbagai jawatan kosong di operasi peladangan kami di seluruh negara. Nikmati gaji bulanan, insentif serta pelbagai faedah dan kemudahan percuma seperti tempat tinggal yang selesa, subsidi bulanan, insurans dan faedah besaran demi masa depan yang lebih terjamin. Kehidupan bersama komuniti bahagia menanti anda. Hubungi kami melalui WhatsApp 019-255-6428 atau layari saindarbyplantation.com. Selepas 24 tahun berjaya membangunkan 13 tahfiz terkemuka di Malaysia dan melahirkan ratusan penghafal Al-Quran, kini Yayasan Sofa telah melancarkan projek terbesar mereka, pembinaan Kompleks Islam As-Sofa di Seremban. Kompleks yang bakal siap pada tahun 2025 ini akan menempatkan 3,000 penghafaz Al-Quran dan ilmuwan hadis. Jom bersama As-Sofa. Layari laman web dan FB Yayasan Sofa Negeri Sembilan sekarang. Anda kini sedang mendengar Destinasi IKIM bersama Syafiq Saleh dan Mona Jasman. 89.6 FM. Itu frekuensi di sekitar Kuantan, Pahang. Terima kasih kepada anda yang terus ikuti segala perjalanan Radio IKIM ini untuk dapatkan lagi ilmu yang bermanfaat. Alhamdulillah. Dan saya Syafiq Saleh temankan anda di petang Khamis ini. Kita nak teruskan lagi jadual siaran kita. Di petang ini kita akan bersama hayati perbincangan ilmu dengan Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Aiman Al-Akiti, Fellow Kehormat Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM dalam rancangan Iman Kami. Dan kita akan terus hayati lagi perbincangan ini, membuka kitab Al-Aqidah Al-Sughra, dan kita sama-sama hayati tajuk petang ini yang dah pun kita siap sedia nak bincang, iaitu alam baru dan tiada yang dapat memberi kesan melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan sama-sama bincang dengan Al-Fadhil Ustaz Dr. Aiman nanti. Seperti biasa, anda boleh tonton di Facebook Live IKIM FM dan juga di YouTube IKIM. Soalan dan pertanyaan boleh tinggalkan di ruangan komen atau boleh terus WhatsApp ke talian konti 011290040004. Buat anda di petang ini, semoga petang ini terang-tenang, okey, dan kita akan hayati perbincangan ilmu untuk mendapatkan lagi manfaat mengenal ilmu akidah bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Dr. Aiman kejap lagi. Kekal bersama IKIM, inspirasi inforia Islami. Marilah kita jalinkan kasih sayang sesama kita yang telah lama hilang, tambah gersang di hati ini. Kita siram kembali dengan air iman yang suci, dengan menabur budi kepada semua manusia. Bila hati gembur dan subur semula, benih muda akan tumbuh kembali. Dia akan berdaun subur dan berbuah, memberi manfaat semula kepada penghuni taman yang resah. Jangan kita biarkan hati ini gersang dari kasih sayang.
sifat Allah, kasih kepada hamba-Nya. Allah sangat sayang kepada hamba yang berkasih sayang. Jalinkanlah kasih sayang untuk keredoannya. Hati sudah lama menderita kekosongan kasih sayang. Tanamkan semula, jangan biarkan berlama-lama. Sudah lama manusia hidup dalam derita lagi sengsara. Ayo kita suburkan semula, kasihkan sesama manusia. Marilah kita jalinkan kasih sayang sesama kita. Ia telah lama hilang, tambah gersang di hati ini. Kita siram kembali dengan air iman yang suci, dengan menabur putih kepada semua manusia, kepada semua manusia, kepada semua manusia. Orang-orang yang benar-benar soleh dan mukmin adalah orang yang beriman kuat di dalam hati, dalam waktu yang sama memiliki amal yang segunung, dan insya-Allah dengan redha Allah Subhanahu wa taala dia akan masuk ke dalam syurga dalam keadaan selamat, tenang dan bahagia. Dengarkan rancangan Imanuna bersama saya Dr. Aiman Al-Akiti di setiap hari Khamis jam 5.10 petang hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Kuching Sarawak 93.7 FM. IKIM Inspirasi Inforia Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali bersama Destinasi IKIM bersama saya Syafiq Saleh masih lagi untuk temankan di waktu ini, dan kita nak teruskan perkongsian di waktu ini bersama dalam rancangan Imanuna, Iman Kami, dan kita jemput anda untuk sama-sama ke Facebook Live IKIM FM dan juga ke YouTube IKIM untuk kita nak hayati lagi perbincangan ilmu menerusi rancangan Imanuna, Iman Kami, yang mana kita akan dengarkan perkongsian ilmu bersama-sama dengan Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Aiman Al-Akiti, Fellow Kehormat Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM. Dan seperti biasa, untuk rancangan ini kita juga bukakan ruang peluang kepada anda untuk sampaikan soalan dan juga pertanyaan di ruangan komen di Facebook serta di YouTube IKIM. Anda boleh letakkan pertanyaan anda di situ dan juga boleh hantarkan ke talian WhatsApp konti. Dah pun kita aktifkan sekarang taliannya 011290040004. Okey, dan sekarang jom kita nak sama-sama mengalu-alukan tetamu kita Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Aiman Al-Akiti di talian ketika ini. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya-Allah. Apa khabar kita Doktor? Alhamdulillah sihat. Saudara Syafiq macam mana? Alhamdulillah. Seadanya Doktor, macam biasa. Orang kata senyum-senyum sama senyum Doktor, tapi Doktor senyum tu hebat lagi tu rasa tu kan. Kira okey lah tu. Allah. Alhamdulillah. Syukur. Terima kasih Doktor kekal bersama kita, dan petang ni rakan-rakan pendengar mungkin ada yang berada rehat santai dekat rumah sebab cuti umum kan. Jadi ada yang tengah dengarkan kita hari ni pertama kali juga tonton katanya, sebab selalu dengar dalam kereta kenderaan waktu balik kerja. Tapi ada ruang peluang untuk tonton petang ni, sangat rasa terharu kita. Dan kita nak teruskan perbincangan kita Doktor menerusi rujukan kita iaitu kitab Al-Aqidah Al-Sughra. Kita boleh buka sama-sama, kita hayati, kita dengarkan insya-Allah. Okey. Dan untuk tajuk petang ini kita nak bawakan tentang tajuk alam ini baru dan tiada yang dapat memberi kesan melainkan Allah Subhanahu wa taala. Doktor, jom kita mulakan mukadimah di awal ni dan seterusnya kita akan bincang laluan tajuk ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Amin ya Allah. Pada yang terhormat saudara Syafiq, Saya doktor. pada segenap ahli akademik di Institut Kefahaman Islam Malaysia yang saya hormati, pada segenap para alim ulama, para imam, para masyayikh yang berada di luar sana, wabil khusus pada segenap hadirin wal hadirat hafizakumullah. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah SWT pada petang hari ini kita dapat bersama-sama untuk meneruskan pengajian kita dengan kitab Al-Aqidah As-Sughra ataupun Ummul Barahin karangan Syekh Muhammad bin Yusuf As-Sanusi. Dan juga selawat dan salam dicurahkan kepada junjungan besar baginda Nabi Muhammad SAW, kerana kita berada di penghujung bulan Rabiul Awal, iaitu bulan iaitu keputeraan baginda Nabi Muhammad SAW. Hadirin wal hadirat hafizakumullah, pada pertemuan kita yang lalu kita telah mensyarahkan tentang iaitu klasifikasi atau perbahasan tentang sifat iftiqar. Apa yang dimaksud sifat iftiqar? Iaitu apabila kita berbicara la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, maka dia diklasifikasikan kepada dua jenis sifat. Dua jenis golongan sifat, lebih kurang seperti itu. Yang pertama adalah sifat uluhiyah, iaitu sifat yang menunjukkan ketuhanan Allah Subhanahu Wa Taala dengan makna istighna, di mana Allah Subhanahu Wa Taala Maha Kaya dan tidak ada iaitu Allah Maha Kaya dan tidak berhajat dengan apapun selainnya. Saya tidak berhajat pada makhluk, amal ibadah dan lain-lain, yang mana sifat-sifatnya terkandung di dalam sifat istighna adalah wujud, qidam, baqa ila akhirih, yang telah kita bahas pada minggu-minggu yang lalu. Lalu ada satu lagi dipanggil dengan sifat iftiqar, iaitu golongan sifat yang digolongkan sebagai tanda bahawa Allah SWT itu adalah Rabb, Tuhan yang mentadbir seluruh alam, yang menunjukkan bahawa iftiqar, iaitu segala sesuatu selain Allah berhajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud dia segala sesuatu selain Allah berhajat kepada Allah SWT, kerana dengan sifat Rabb ini menunjukkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala adalah Tuhan yang Maha Esa dan dia mentadbir seluruh alam. Maksud dia mentadbir seluruh alam, dialah yang menciptakan alam ini, dialah yang menjadikan sesuatu. Maka sifat-sifat yang terkandung di dalam sifat iftiqar ini, seperti yang telah kita sebutkan, iaitu sifat hayat Allah SWT, kerana tak mungkinlah Allah SWT itu tidak ada hayat, iaitu mati, sehingga kan sesuatu yang selainnya berhajat kepadanya mustahil. Maka tentulah Allah SWT bersifat dengan sifat hayat, iaitu hidup. Wa umumal qudrati, dan sifat kudrah umum, iaitu kudrah Allah itu meliputi segala suatu perkara mungkinat, begitu juga iradahnya. Berarti segala sesuatu yang terjadi di alam ini tidak luput daripada kuasa Allah SWT dan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu dia dinamakan juga Ar-Rabb, iaitu Tuhan yang mentadbir seluruh alam. Wal ilmi, dan sifat ilmu, kerana dengan apa? Dengan sifat ilmu, iaitu menunjukkan bahawa ilmu Allah SWT itu umum, meliputi kepada segala perkara yang wajibat, yang mumkinat dan jaizat, perkara yang akal tidak boleh menerima ketidakwujudannya, seperti Allah mengetahui bahawa zatnya itu esa. Juga mengetahui segala perkara mumkinat, iaitu Allah SWT mengetahui segala perkara dunia ini, alam ini, kejadian, apa yang terdahulu, yang sekarang dan yang akan datang. Dan Allah SWT juga mengetahui perkara yang mustahilat, iaitu perkara yang akal ini tidak boleh terima kewujudannya, seperti Allah SWT Maha mengetahui anak bagi Allah itu adalah mustahil, kerana akal itu tidak akan menerima adanya Tuhan itu memiliki anak dan lain-lain. Dan ini dipanggil dengan sifat ilmu, kerana ilmu Allah SWT meliputi segala sesuatu. Dan kalaulah fala yaftakiru ilaihi syai'un, kalaulah Allah SWT tidak bersifatan
tidak bersifat dengan sifat-sifat ini, nescaya tidak wujudlah segala sesuatu yang baru itu. Macam mana sedangkan dialah yang segala sesuatu berhajat dengannya? Berarti ini juga menunjukkan bahawa Allah SWT juga mestilah bersifat wahdaniyah esa. Dalam erti dia wahdaniyah esa di dalam zatnya, esa di dalam sifatnya, esa di dalam af'alnya. Kerana kalau ada tandingan bagi Allah Subhanahu Wa Taala, ada sekutu bagi Allah SWT, nescaya bukanlah Allah SWT itu Tuhan atau Rabb yang mentadbir seluruh alam, kerana ada yang lain mentadbir selainnya. Dan nescaya kalau perkara ini terjadi, nescaya tidak ada suatu pun perkara yang ada di alam ini berhajat kepada Allah SWT, kerana adanya Tuhan lain daripada Allah SWT, dan ini mustahil. Oleh sebab itu, kita kata wajib secara akal Allah SWT ini adalah esa, bersifat dengan sifat esa. Tiada duanya, tiada sekutu baginya. Lalu tuan-tuan dan puan-puan, hadirin wal hadirat, hafizakumullah. Maka wa yu'khadhu minhu aidan. Ini kata-kata Al-Imam As-Sanusi rahimahullah. Qala mu'alifur rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi amin. Wa yu'khadhu minhu aidan kuduthul alami bi asrihi. Iaitu apa? Iaitu diambil atau difahami, diambil daripada sifat iftiqar ini, iaitu juga kuduthul alami, bahawa alam ini atau seluruh alam semesta ini baru. Kuduthul alami bi asrihi. Bi asrihi itu seluruhnya. Itu adalah baru. Maksud baru ini adalah kewujudannya dari tidak ada lalu wujud. Minal adam ilal wujud. Ini yang dimaksud dengan baru. Mari kita faham, apabila kita kata Allah SWT itu Tuhan, Rabb. Rabb itu adalah Tuhan yang mentadbir seluruh alam. Berarti segala sesuatu itu berhajat kepada Allah. Berarti alam ini mestilah juga ia baru. Mestilah ia dari tidak ada lalu ada. Kerana apa? InsyaAllah kita akan syarah pada setelah ini, insyaAllah. Baik, insyaAllah Doktor. Kita akan teruskan perbincangan selepas ini, dan rakan-rakan pendengar kekal mendengarkan rancangan Imanuna. Soalan dan pertanyaan kita dah membuka ruang peluang kepada anda untuk hantarkan ke talian WhatsApp konti 011-29004-004 dan juga di Facebook Live IKIM FM serta di YouTube IKIM. Anda boleh letakkan soalan anda di ruangan komen. Kita berehat seketika, kembali selepas ini. Kekal bersama Radio IKIM. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت
خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. رواه البخاري. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang Allah kehendaki ia menjadi baik, maka Allah beri kefahaman kepadanya terhadap agama. Riwayat Al-Bukhari. Ikuti laman Facebook IKIM FM untuk menonton sesi live segmen-segmen terbaik Radio IKIM. Jika anda terlepas, anda masih lagi boleh menonton semula segmen-segmen terbaik Radio IKIM. Like kami di Facebook sekarang. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Semestinya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Alhamdulillah, anda masih lagi bersama saya Syafiq Saleh dalam pertemuan di Destinasi IKIM. Dan sekarang kita berada di rancangan Imanuna, Iman Kami. Dan kita masih lagi menghayati perbincangan ilmu dengan tetamu kita yang setia berada di talian kita ni, Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Aiman Al-Akiti, Fellow Kehormat Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM. Dan kita nak teruskan lagi untuk perbincangan pada petang ini berkaitan tajuk alam ini baru dan tiada yang dapat memberi kesan melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita terus membukakan untuk kitab rujukan kita iaitu Al-Aqidah Al-Sukhrah. Doktor, kita nak sambung lagi doktor. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi seperti yang telah dijelaskan bahawa apabila kita tahu Allah Subhanahu Wa Taala ini adalah Rabb. Rabb ini kalau dalam bahasa Arab Rabbun adalah Rabbul Alamin yang kita baca dalam Al-Quran Karim dalam surah Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabbil Alamina, Tuhan yang mentadbir seluruh alam. Kan kita terjemahkan seperti itu, atau kita buka terjemahan-terjemahan maupun tafsir-tafsir berbahasa Arab dan tidak lain dan lainnya menetapkan bahawa Rabb dengan makna adalah pentadbir, adalah yang mentadbir seluruh alam. Apabila tuan-tuan dan puan-puan hadirin wal hadir hafizakumullah sudah memahami bahawa Allah lah yang mentadbir seluruh alam, maka inilah kita panggil dengan iftiqar, di mana segala sesuatu selain Allah berhajat kepada Allah. Berarti kita ini tidak akan wujud melain adanya Allah yang mewujudkan kita. Berarti kita berhajat kepada Allah. Alam ini tidak akan wujud melainkan adanya Allah untuk mewujudkannya. Adanya kita ini bernafas, masih berada di dalam eksistensi. Maksudnya tuan-tuan dan puan-puan, saya Syafiq dan seluruh manusia yang masih hidup, yang masih bernafas ini, masih makan, masih bernafas ini, sentiasa dalam keadaan berhajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana kalau tidak kerana Allah Subhanahu Wa Taala, nescaya kita semua akan sirna. Kerana dialah yang mentadbir kita. Berarti ini menunjukkan kita iftikar kepada Allah. Maka difahami daripada la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, iaitu Tuhan yang kita sembah Allah juga adalah Rabbun, iaitu Tuhan yang mentadbir sekalian alam, yang mana segala kita berhajat kepadanya. Berarti yukhadhu minhu aidan huduthul alam bi asrihi, menunjukkan bahawa diambil daripada konsep sifat iftikar ini, segala sesuatu daripada makhluk ini berhajat kepada Allah SWT,
berarti ini difahami dan dapat diambil kesimpulan, dapat diterima. Maksudnya bukan dapat diterima, maksudnya dapat difahami bahawa huduthul alami bi asrihi, iaitu alam ini dan segala isinya, seluruhnya, segala isinya adalah hadis. Hadis itu adalah baru. Hadis itu maksud dia baru. Baru ini maksudnya apa? Kewujudannya dari tidak ada lalu wujud. Jadi kewujudannya dari tidak ada lalu wujud. Berarti dia mesti baru, seluruh alam ini. Kenapa? إِذْ لَوْ كَانَ شَيْءٌ مِّنْهُ قَدِيمًا, kerana kalau kita i'tiqadkan, na'udzubillah min zalik, bukan kita, kalaulah digambarkan adanya sesuatu daripada alam ini yang bersifat qadim. Maksud dia alam ini, alam itu apa? Kita dah bahas. Alam itu kullu ma siwallah, segala sesuatu yang selain Allah, zatnya, sifatnya, ini dipanggil alam, tuan-tuan. Ini dipanggil alam. Berarti bumi ini alam, matahari, langit, bintang, seluruh bintang itu, galaksi, ini alam. Kawakib, ini alam. Kawakib itu bintang. Cakrawala, ini alam. Masa, ini bahagian dari alam. Tempat, ini bahagian dari alam. Graviti, ini bahagian daripada alam. Maka seluruh alam ini adalah apa? Kalau diikutkan bahawa dia itu adalah ada bahagian daripadanya itu qadim. Qadim ni lawan daripada hadis, iaitu kewujudannya tanpa ada permulaan. Berarti dia itu wujud without a beginning. Dia itu exist without beginning. Dia wujud tanpa ada permulaan. Berarti dia bukan diciptakan. Kalau ada salah satu sebiji apapun elemen daripada alam ini adalah qadim, ini kata-kata lakana dzalika syai' mustaghniyan anhu. Apa kata-kata muallif, kata-kata al-Imam As-Sanusi rahimahullah, nescaya perkara tersebut tidak berhajat kepada Allah SWT. Berarti perkara tersebut itu mustaghniyan tu berarti macam kaya lah, tak berhajat lah. Kaya tu kan tak berhajat. Tak berhajat daripada Allah, tak berhajat terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dia qadim. Kaifa? How can you say that? Kaifa? Macam mana boleh digambarkan seperti itu? Macam mana boleh digambarkan seperti itu? Macam mana boleh diandaikan seperti itu? Macam mana boleh ada salah satu daripada alam ini, dia itu maha kaya dan tidak berhajat kepada Allah, sedangkan wahwa alladhi yajibu an yaftaqira ilaihi kullu ma siwahu. Bagaimana? Sedangkan dialah Tuhan, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala, yang seluruh makhluk ini wajib berhajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kerana apa? Apabila dia qadim, ada bahagian daripada alam ini qadim, kalaulah ada, nescaya alam ini dijelaskan, nescaya yang qadim itu tadi tidak berhajat kepada Allah. Dan ini mustahil. Dia makhluk, tapi dia tak berhajat kepada Allah. Berarti dia tidak berhajat kepada Khalik, tapi dia makhluk. Khalik itu yang menciptakan, makhluk itu yang diciptakan. Bagaimana mungkin perkara itu makhluk tidak berhajat kepada Allah? Mustahil. Tapi Ustaz, dia ini qadim. Menurut ahli falsafah, dia itu qadim. Alam ini qadim. Jadi, ahli falasifah. Jadi, kita nak kena faham. Kama za'amathul falasifatu. Seperti apa yang telah disangkakan oleh ahli falsafah, kerana mereka semua ahli falsafah itu berkata bahawa aflak itu cakrawala, ini adalah qadim. Langit, bumi ni, maksud dia bintang-bintang tu, kawakib, buruj-buruj tu adalah qadim. Wal anasiril arba'ah, and four element itu adalah qadim. Four element tu apa? Wahia at-turabu, tanah,
wal ma'u air, wal hawa'u udara, wan naru api. Jadi menurut ahli falsafah bahawa esensi alam ini kembali kepada 4 perkara. Dipanggil dengan the 4 elements, iaitu 4 anasir, iaitu tanah, das, ma, air, hawa, udara, and then nar, api. Yang mana keempat-empat ini, anasir 4 ini qadim menurut ahli falsafah. Qadim berarti dia wujud tanpa ada permulaan. Jadi dia dah memang wujud. Jadi dia bukan ada dari tidak ada lalu ada. Kalau diandaikan apa yang dikatakan falsafah itu terjadi, berarti 4 ini dia bukan makhluk. Betul? Dia jadi qadim. Padahal dia tidak dibuat. Nescaya 4 unsur ini tidak berhajat kepada Allah. Dan ini impossible. Ini nak kata, it's impossible lah. Kaifa? Macam mana boleh? Wahwa alladhi yajibu ayyaftakira ilaihi kullu ma siwahu. Dialah. Sedangkan Allah SWT inilah zat yang segala sesuatu berhajat kepadanya. InsyaAllah, untuk membahas kenapa 4 unsur yang disangkakan oleh falsafah tadi, ahli falsafah tadi itu mustahil, itu adalah hadis tidak qadim. Kita akan jawab setelah ini, insyaAllah. Baik, Doktor. Pasti kita akan jawab soalan-soalan yang disampaikan juga oleh para pendengar sahabat penonton kita. Ada yang bertanya juga, Doktor, bagaimana dengan pendapat ahli falsafah yang mengatakan alam ini qadim? Juga ada yang pendengar kita bertanya juga, Doktor, bagaimana kalau alam ni dah wujud, maksudnya syurga pun dah wujud juga ke, Doktor? Kejap lagi Doktor akan berikan sedikit gambaran di situ dengan soalan yang kita dapat. Okey, dan kita masih lagi juga bukakan ruang peluang kepada anda untuk tanyakan soalan. Terus saja WhatsApp ke talian konti 01129004 004. Kita kembali selepas ini, kekal bersama Radio IKIM. Bismillahirrahmanirrahim. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Maksudnya, tidak beriman seseorang itu dengan iman yang sempurna sehinggalah aku menjadi paling dicintai olehnya lebih daripada anaknya sendiri, ayahnya dan daripada seluruh manusia. Dalam sebuah firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. Maksudnya, katakanlah wahai kekasih Allah, jika bapa-bapa kamu dan anak-anak kamu dan saudara-saudara kamu dan isteri-isteri atau suami-suami kamu dan kaum keluarga kamu dan harta benda yang kamu usahakan dan perniagaan yang kamu bimbang akan merosot dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, jika semuanya itu menjadi perkara-perkara yang kamu cintai lebih daripada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan daripada berjihad untuk agamanya, maka tunggulah sehingga Allah mendatangkan keputusannya, kerana Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Ya Allah, bantulah kami ya Allah untuk bukakan pintu taubat untuk kami ya Allah. Kami sesungguhnya tidak mampu membuat kebaikan. Kami tidak mampu untuk berhenti daripada buat dosa kecuali mendapat taufik dan juga hidayah daripada-Mu ya Allah. Rupanya Allah melihat apa yang terlintas dalam hati kita. Allah bukan lihat apa yang kita lafazkan. Itu kan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsadikum wala amwalikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat zahir kamu, rupa paras kamu, apa yang kamu lafaz dan sebagainya. Tetapi apa yang Allah lihat adalah hati kamu ketika kamu melafazkan istighfar tersebut. Subhanallah. Pelihara diri, didik hati, tarbiyah
payah, usah berhenti. Terus dengarkan IKIM menerusi perkongsian tarbiyah setiap hari Jumaat pada pukul 10 pagi. Tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Ikuti perkembangan terkini Radio IKIM di Instagram. Anda boleh type ikim.my dan follow. Jangan lupa untuk pasang notifikasi supaya tidak terlepas cerita terbaru Radio IKIM. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Alhamdulillah, kembali bersama IKIM Inspirasi Inforia Islami. Syukur anda sedang bersama saya Syafiq Saleh dalam pertemuan di rancangan Imanuna Iman Kami. Kita masih lagi menghayati perbincangan ilmu bersama dengan tetamu kita di talian ketika ini, Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Aiman Al-Akiti, Fellow Kehormat Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM, dan kita bincang dengan tajuk kita hari ini, alam ini baru dan tiada yang dapat memberi kesan melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Doktor, kita sambung sikit lagi doktor sebelum kita dapat soalan-soalan dari sahabat pendengar, rakan-rakan penonton kita. Silakan doktor. Okay, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pertanyaan dia sekarang, Ustaz kata menurut ahli falasifah 4 unsur iaitu tanah, air, udara dan juga air adalah qadim dan mereka salah. Dan kenapa? Apa alasannya? 4 unsur ini mestilah hadis baru, iaitu wujudnya dari tidak ada lalu ada. Maka untuk menjelaskan ini, Al-Imam As-Sanusi rahimahullah dia syarahkan di dalam kitabnya Syarah Ummul Barahin atau Syarah Akidah Sughra. Apa dia kata? Kita kena jelaskan atau kita kena faham annama thabata qidamuhu istahalla adamuhu. Suatu perkara kalau telah thabit bahawa ia itu qadim, sedia ada, berarti bukan dari tidak ada lalu ada, mustahillah dia itu menerima ketidakwujudan. Mustahillah ia itu tidak wujud. Dia mesti wujud, sentiasa wujud. Falau kana syai'un minal alami qadiman, maka nescaya kalau ada bahagian daripada alam ini yang qadim, sedia ada, lakana dhalika syai' wajibal wujud. Nescaya perkara tersebut mestilah wajibul wujud, iaitu wujudnya wajib dan tidak menerima ketidakwujudan. La yaqbalu adama aslan, tidak menerima ketidakwujudan sama sekali. La sabiqan wala lahiqan, tidak terdahulu, maksud dia bukan dari tidak ada lalu ada seperti dahulu, wala lahiqan, dan juga tidak nanti akan hilang, nanti akan sirna, boleh menerima sirna. Wa idza kana la yaqbalul adama lam yaftakir ila mukhassisin. Kalaulah ia tidak menerima ketidakwujudan, nescaya dia tidak berhajat kepada zat untuk menentukan dia, untuk mendefine dia. Berarti dia tak boleh dijadikan menjadi cause, menjadi efek, menjadi suatu yang disebabkan, musabbab. Menjadi yang musabbab, yang ditentukan orang lain, perkara lain menentukan nasibnya. Tidak boleh. Kaifa, macam mana? Sedangkan segala sesuatu selain Allah itu berhajat kepada Allah dengan hajat yang sesungguhnya, dengan kemuncaknya. Ibtidaan dari mula, iaitu dia dari tidak ada lalu ada, wadawaman dan sentiasa untuk dia kekal dalam keadaan kewujudan. Maka jelaslah perkara yang baru, idzan al-hudusul likulli ma siwahi, iaitu segala sesuatu selain Allah SWT itu mestilah bersifat dengan sifat baharu, mestilah bersifat dengan sifat dari tidak ada lalu ada, kerana segala sesuatu itu berhajat kepada Allah SWT. Ini alasan mengapa kita kata alam ini seluruhnya bi asrihi, seluruhnya tanpa terkecuali, termasuklah 4 anasir ataupun aflak cakrawala, bintang-bintang, matahari, bulan dan seluruhnya buruj-buruj tersebut. 4 unsur tadi, tanah, air, udara dan api, the 4 element, semuanya adalah hadis, iaitu wujud dari tidak wujud.
Kewujudannya from non-existent itu existence. Dari tidak ada lalu masuk ke dalam kewujudan. Kerana Allah SWT yang menciptakannya dan menjadikannya seperti itu. Berarti dia hadis, berarti dia makhluk. Apabila dia makhluk, dia berhajat tak kepada Allah? Tentu dia berhajat kepada Allah. Kerana kalau bukan kerana Allah, dia takkan wujud. Betul ke tidak? Kalau bukan kerana Allah yang menciptakan ia, nescaya ia tidak akan wujud. Dari sini kita dapat faham bahawa konsep huduthul alam ini adalah suatu perkara yang pasti. Dan tidak ada orang yang menafikan bahawa alam ini adalah makhluk, melainkan orang yang tertipu. Menyangka dengan kemegahan dan keagungan alam ini, dia merasa alam ini adalah qadim, sedia ada. Walhal tidak sama sekali. Kerana alam ini mesti dari tidak ada lalu ada. Sebesar apapun ia. Dan sebesar apapun ia, sejauh apapun ia mesti dari tidak ada lalu ada. Kerana dia makhluk yang Allah SWT ciptakan dan kerana dia akan menerima ketidakwujudan. Bukti dia, alam ini, turab, ma, hawa, nar, dia mesti berubah. Wujudnya gunung dari tanah, air, campur dengan api, udara sikit, jadilah gunung. Berarti dia itu dari perkara yang hadis, yang baru. Dia berubah. Kita boleh potong gunung. Segah apapun gunung. Manusia hari ni boleh potong gunung, bukan tak boleh. Berapa banyak gunung dah kena potong. Kalau pergi ke Jordan tu, gunung jadi rumah. Dia tebuk gunung tu jadi rumah. Misalnya ni. Ini menunjukkan bahawa alam ini baru. Baik, insyaAllah kita buka Q&A. Baik, Doktor. Jom terus kita dapatkan soalan di talian WhatsApp konti kita 0112900404 dan juga di saluran komen Facebook IKIM FM dan juga di YouTube IKIM. Ada soalan yang pertama kita dapat, Doktor. Bagaimana dengan pendapat ahli falsafah yang mengatakan alam ini qadim? Silakan, Doktor. Okay, terima kasih. Pendapat ini menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, seperti yang telah dijelaskan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, bagi falasifah yang berkata bahawa alam ini qadim, maka ini adalah salah satu sebab dia dijatuhkan hukum kufur. Kerana apa? Kerana dia percaya bahawa wujudnya suatu perkara yang selain Allah itu setara dengan Allah. Kerana dia tidak makhluk, dia menjadi suatu yang tidak diciptakan. Qadim itu apa? Qadim itu sedia ada. Berarti kewujudannya bukan dari tidak wujud. Kewujudannya sedia ada. Allah SWT kewujudannya sedia ada. Kalau ada bahagian daripada alam ini yang sedia ada, nescaya dia bukan makhluk. Nescaya dia tidak dapat didefine oleh siapa apapun. Nescaya dia wajibul wujud. Akal tidak boleh menerima, ia menerima ketidakwujudan. Dia mesti sentiasa wujud. Padahal kita tahu Allah SWT kalau nak sirnakan alam ni, idza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Kalau dia nak sirnakan, sirnalah. Benda tu mudah bagi Allah Subhanahu Wa Taala, bukankah begitu? Nescaya bagi orang yang mengatakan alam ini adalah qadim, adalah sedia ada, berarti dia adalah orang yang telah menyekutukan Allah SWT dan menganggap bahawa perkara tersebut bukan dicipta oleh Allah SWT, justru dia tidak berhajat dengan Allah SWT, berarti dia setara dengan Allah SWT, dan ini jelas menyekutukan Allah, dan ini jelas salah satu sebab utama seorang itu jatuh ke dalam kekufuran. Dan ini adalah batil. Jadi jawapan dia, ulama Al-Imam Al-Ghazali menganggap golongan falasifah yang kepercayaan bahawa alam itu qadim sebagai kufur. Dan ini juga dijelaskan oleh Imam Sanusi, disebutkan di sini, iaitu apa? Li'annal i'tiqada kidamil alam, sesungguhnya orang yang beriktikad kidamnya alam, atau kidama syai'in minhu, atau
qadimnya, sedia adanya sesuatu atau bahagian daripada alam, kufrun adalah suatu kekufuran. Nauzubillahi min dzalik. Okey, wallahu alam. InsyaAllah. Ada soalan lagi? Okey, satu lagi soalan doktor kita dapat berkaitan dengan alam. Tadi kan kita ada bincang doktor berkaitan dengan alam, 4 elemen yang doktor terangkan tadi, dan ada sahabat pelanggan kita bertanya juga berkaitan dengan alam, adakah alam syurga juga telah wujud sekarang ni doktor? Bagaimana doktor? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Menurut ulama ahli sunnah wal jamaah, jelas alam ini, syurga itu, alam syurga atau syurga lah kita kata. Apakah syurga itu telah wujud, telah diciptakan oleh Allah SWT? Jawapannya ya. Syurga telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah Sayyidina Adam alaihissalam, iaitu Nabi Adam alaihissalam, iaitu ayahanda kita semua, memang berada di syurga sebelum keluar daripada syurga dan turun ke bumi. Maka ya, sudah wujud. Wallahu a'lam bissawab. Baik doktor, kita dah sampai di hujung pertemuan doktor. Sedikit kata-kata akhir dan juga kesimpulan menerusi tajuk ini doktor. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kesimpulan daripada tajuk hari ini, apabila kita mengambil syahadah la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, berarti kita juga beriktikad bahawa Allah itu adalah Tuhan yang mentadbir seluruh alam. Apabila kita percaya bahawa Allah ini adalah Tuhan yang mentadbir seluruh alam, maka nescaya kita juga menerima dan percaya bahawa segala sesuatu selain Allah itu berhajat kepada Allah. Maka oleh itu pastilah kita dapat fahami daripada ini, apabila kita bersyahadah, kita yakin bahawa alam ini adalah makhluk Allah. Dalam erti alam ini bukanlah sesuatu yang qadim, iaitu yang wujud tanpa ada permulaan, akan tapi kita berkeyakinan alam ini adalah hadis, kewujudannya dari tidak ada lalu wujud. Wallahu a'lam bissawab. Allah, jelas di situ dan juga terus menjadi panduan kepada kita dan ketetapan hati iktikad kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih doktor atas perkongsian yang penuh manfaat ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi doktor untuk siaran yang akan datang hari dan juga waktu yang sama setiap hari Khamis petang ini. Dan doktor jaga diri baik-baik, jaga kesihatan di sana. Jumpa lagi doktor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur, Alhamdulillah. Terima kasih kepada sahabat-sahabat penonton juga rakan-rakan pendengar yang sama-sama ikuti perbincangan kita pada hari ini. Kalau anda nak ikuti lagi dan dengarkan semula rancangan Iman Dunah, boleh terus ke Facebook Live IKIM FM dan juga ke YouTube IKIM. Kita boleh sama-sama tonton semula di situ dan kita boleh buat ulang kaji, insyaAllah. Okay? Dan kekal bersama IKIM, banyak lagi perkongsian selepas ini. IKIM Inspirasi Inforia Islami. Kuala Terengganu 100.2 FM. Amalan bersedekah tidak terikat kepada umur, tidak juga kepada agama dan bangsa. Bersedekahlah dengan sedekah yang terbaik, khususnya buat saudara-saudara kita yang berada di Syria dan Yaman, yang kini amat memerlukan bantuan kita. Ayo zahirkan kebersamaan kita dalam kempen bantuan kecemasan Syria dan Yaman, anjuran Aman Palestin, sebagai satu cara memperkukuh tali persaudaraan. Layari www.jommenyumbang.com untuk pertanyaan lanjut. Bangkit berjuang bersama. IKIM kembali bersama anda dalam Karnival Buku Ilmiah 4.0 Ajuran MAPIM bermula 15 Oktober sehingga 15 November 2021 secara dalam talian. Membawakan buku-buku terhebat IKIM dengan diskaun bermula 20% hingga 60% serta percuma CD terbitan Radio IKIM untuk setiap pembelian buku IKIM. Layari sekarang www.ikimniaga.my atau di Shopee dan Lazada IKIM Niaga. Cari IKIM Jarak Niaga. Hubungi 011-576-9540. Kunjungi segera sementara promosi masih ada. Cermin tengah pandang belakang. Perlu dilihat setiap 15 saat. Paling lama 30 saat. Perlu dilihat siapakah berada di belakang kita. Ini akan memberikan impak. Dia tidak perlu dilihat, mengangkat kepala, hanya jelingan sahaja. Jadilah pemandu bijak, kocek selamat, jiwa selamat, harta selamat. Keselamatan diutamakan. Teruskan bersama IKIM Inspirasi Inforia Islami. An Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yawmal qiyamah
syafi'an li ashabi. Daripada Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, bacalah Al-Quran, sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat, memberi syafaat kepada golongannya. Riwayat Muslim. Radio IKIM kini 20 tahun. Terima kasih kepada anda yang sentiasa bersama IKIM. Inspirasi Inforia Islami. بعقلي وقلبي أحبك ربي